Orang kalau dah kena tahan, dah kena soal siasat, dah kena dakwa di mahkamah, mestilah untuk menunjukkan seolah-olah dia dianiaya dan sebagainya. Dia akan cari loopholes untuk wujudkan persepsi seolah-olah macam ada berlaku salah guna kuasa, berlakunya politik balas dendam dan sebagainya. Jadi bagi saya, hela-hela Tun Daim ini kita tak perlu terkejut lah. Biarlah dia nak saman Tan Sri Azam Baki. Saya pasti Azam Baki seorang yang berpengalaman. Bila dia mengambil keputusan untuk bertindak ke atas Daim, bukannya dia kelip mata je ni. Sudah pastilah dia tahu bahawa Daim ini bukan calang-calang orang. Seorang yang korup, yang dah berpuluh tahun berkuasa. Dia ada networking di banyak tempat, termasuk dalam kaki tangan kerajaan. Dia ada networking di kalangan hakim-hakim, dia ada networking di kalangan AG Chambers, dia ada networking di merata tempat. So kalau nak ambil tindakan terhadap Daim ni, you must be really careful. Maknanya everything got to be in order. Takkanlah Azam Baki nak sambil lewa. Saya tak berapa bimbang, biar dia saman, hak dia nak saman, dia ada duit banyak. Dia nak create perception seolah-olah tindakan yang dibuat ke atas dia ini tidak mengikut undang-undang, dia dianiaya, politik dendam. Itu hanya nak create perception. Tapi itu hak dia. Kita tak boleh halang Tun Daim nak saman siapa pun. Tapi benda tu akan masuk mahkamah. Masuk mahkamah, hakim akan tengok sama ada merit tak apa yang Tun Daim cakap. Kalau tak, mungkin dia kena bayar yuran guaman Tan Sri Azam Baki ni. Kena ingat tu. Bukan maknanya kau saman orang tu kau akan dapat duit. Kau mungkin kena keluar duit. Kena ingat tu. Orang tipu kita, kita saman dia. Belum tentu kita akan dapat keadilan. Kita akan dapat. Tapi mungkin disebab-sebab teknikal, kita pula kena bayar yuran guaman orang tu. Padahal orang tu tipu kita. Ini hak mahkamah lah. Dulu bila Datuk Seri Najib, bukan main laju dia orang nak bagi habis cepat kan. Bila time Muhyiddin Yassin, hari ni dah berapa kali tangguh, berapa kali minta pasport. Okey pula. Tak apalah, rezeki dia. Nasib dia baik kerana hari ni Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau aku yang jadi Perdana Menteri nak pergi rasmi restoran pun dia bagi pasport. Baik betul Perdana Menteri kita kan. Yalah, dia tak campur urusan mahkamah kan. Mahkamah cukup bebas hari ini di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau zaman Muhyiddin dulu, tuan-tuan, tak senang. Kalau nak ikut dari segi indeks prestasi ekonomi negara kita ni, banyak yang positif. Kita punya perusahaan asal Kuala Lumpur pun dah okey sikit. Kita punya foreign direct investment pun okey. Kita punya kadar pengangguran dah turun, kadar jenayah dah turun. Inflasi kita sangat rendah. On paper memang sangat rendah. Dan banyak benda yang bagus, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba fikir, tuan-tuan rasa lah Datuk Seri Anwar ni tak nak tengok ke mata wang kita ni kukuh. Mesti dia pun nak, kalau boleh, satu benda yang sedikit cacat ni dapat dibetulkan. Tetapi saudara, apa gunanya kalau mata wang kita ni kita pulihkan? Memanglah dia akan memberi manfaat kepada orang yang import barang, beli barang daripada overseas. Orang yang hantar duit kepada anak-anak yang belajar di London, di US. Orang yang, bak kata orang tu, kalau mata wang kita kukuh, orang ni akan dapat banyak faedah. Kalau kita nak pulihkan mata wang, boleh tuan-tuan. Kita naikkan interest rate kita, OPR kita, sama seperti Amerika. Amerika ni yang menyebabkan duit nilai dolar mereka naik ni sebab kadar OPR mereka zaman masa dengan Datuk Seri Najib dulu, kadar OPR dia below 1%. Itu sebabnya kebanyakan daripada investor Amerika, mereka melabur di Malaysia kerana mereka cari tempat yang ekonomi dia bagus dan politik dia stabil. So mereka melabur. Amerika nombor 2 terbesar pelabur di Malaysia, tuan-tuan. Tetapi bila Donald Trump bertanding Presiden Amerika, dia beri janji dia akan naikkan OPR. So bila dia menang 2016 hujung tahun, memang nilai US dollar naik mencanak dan ringgit Malaysia menurun. So hari ni nilai OPR Amerika ni, tuan-tuan, 5.5%. Saya masa zaman PKP tu, saya bayar ansuran bulanan rumah dia 2,600 lebih sebulan. Sekarang saya bayar 3,460. Itu baru OPR kita 3%. Jadi kalau Datuk Seri Anwar fikir tentang ego dia, fikir tentang dia punya nama dia bagus, cantik, bila ringgit mengukur semula. Kalau dia tak fikir tentang apa yang bakal dihadap oleh rakyat yang akan sengsara, yang akan jatuh susah akibat daripada kena bayar OPR yang tinggi,
loan rumah mereka akan meningkat, loan bank rakyat mereka ataupun dia orang punya loan personal akan meningkat. Kalau dia fikir pasal diri dia sendiri, dia nak mata wang mengukur tuan-tuan, dia boleh naikkan OPR 5.5. Apa dah jadi lah, dia boleh buat tuan-tuan. Tapi dia memikirkan yang akan tanggung beban ialah rakyat Malaysia. Yang hantar ekspor barang ke luar negara ni, saudara, yang import barang di luar negara ni tak ramai. Tetapi yang pinjam duit untuk beli rumah, yang pinjam duit pinjaman peribadi, jumlah dia berjuta, tuan-tuan. Jadi dia kena pilih yang mana satu perlu diselamatkan dulu. Jadi itulah yang tuan-tuan kena faham lah. Bukan mudah nak jadi pemerintah. Pemerintah kena membuat keputusan mengikut urutan keutamaan. Yang mana lebih utama dibuat dulu. Yang mana boleh dikemudiankan, dikemudiankan. Yang mana mudarat yang lebih besar dijauhi. Yang mana mudarat yang lebih kecil, yang itu dia buat. Ini dipanggil fit al-aulawiyah. Tapi hari ini kita lihat akibat daripada tak bersyukurnya mereka pada tahun 2018 tu dan percaya dengan fitnah-fitnah yang dilemparkan ke atas kerajaan BN dulu, kerajaan jatuh. Orang Melayu ni, dia banyak mengikut emosi. Dia tidak mengikut fikiran yang waras. Kalau orang Melayu ni berfikir waras, kita tak jadi masalah macam ni. Tengok dulu zaman Dato' Seri Najib, apa dia tak buat untuk bantu orang Melayu, baik the B40, the M40, the top 20 pun hidup. The Chinese and the Indian pun boleh cari makan semua dengan baik. Tetapi hari ini kita lihat akibat daripada tak bersyukurnya mereka pada tahun 2018 tu dan percaya dengan fitnah-fitnah yang dilemparkan ke atas kerajaan BN dulu, kerajaan jatuh. Kerajaan jatuh di bawah Mahathir, lingkup negara. Muhyiddin menambahkan kegelapan negara ni. So, akhirnya hari ini Dato' Seri Anwar mewarisi sebuah kerajaan yang berhutang sampai 1.5 trilion. Nak pulihkan macam mana? Sekelip mata boleh? Petik jari boleh pulih? Tak boleh. Mengambil masa yang sangat lama. Kita ingat, bila time dah buat silap 2018, 2022 mereka akan betulkan kesilapan ni. Tidak. Rupanya, yang tak menggunakan otak ni semakin ramai. Dah jadi 4.2 juta orang yang memberikan undi kepada Perikatan Nasional. Sedangkan seksa rakyat ketika zaman pemerintahan Muhyiddin 18 bulan tu cukup terseksa. Orang hilang sumber pendapatan, hilang kerja, ada kerja tak boleh kerja, last sekali kilang syarikat swasta tak mampu nak bayar, buang orang. Ramai yang tak mampu nak bagi anak bini makan, yang mana ada saving hilang, terpaksa merayu supaya kerajaan bagi keluarkan duit KWSP. Kali pertama keluar tak cukup, kali kedua, ketiga, 4 kali kerajaan benarkan pengeluaran KWSP. Last sekali ada yang pinjam Along, last sekali ada yang tak mampu bayar Along, dihambat di Along. Benda ni berlaku zaman Muhyiddin. Selepas beberapa tahun baru kita tahu bahawa hakim ini, tuan-tuan, bila dia jatuh hukuman, dia kata Dato' Seri Najib bersalah kerana niat dia menubuhkan SRC International itu sendiri adalah niat jahat. Tapi Allah Ta'ala nak tunjukkan, tuan-tuan, akhirnya Pertuan Dato' Seri Najib menjumpai bukti-bukti yang kukuh, tuan-tuan, berupa bilik mesyuarat, berupa dokumen-dokumen yang ditandatangan oleh Nazlan yang membuktikan bahawa Hakim Nazlan sesecara adalah orang yang terlibat mencadangkan penubuhan SRC International itu sendiri. Bukan kerana dia yang cadangkan, Hakim Nazlan itu sendiri yang mencadangkan. Ada banyak lagi bukti-bukti lain yang dimudahkan, tapi malangnya ia diletak diterima di dalam mahkamah. Dan termasuklah tuduhan kononnya duit yang Dato' Seri Najib terima dalam akaun dia 42 juta itu berasal daripada sebuah syarikat bernama SRC International, dan duit ini adalah duit yang kononnya rasuah yang diberikan kerana Dato' Seri Najib ketika pentadbiran dia secara dia memberikan pinjaman kepada Kuok, duit Kuok sebanyak 4 bilion diberi pinjaman kepada SRC International, dan duit ini kononnya masuk ke dalam akaun Dato' Seri Najib. Tapi Kuok mengatakan bahawa duit ini bukan datang dari duit Kuok, duit ini bukan dari SRC International, sebaliknya ia datang daripada pinjaman yang dibuat daripada Maybank. Dan ketika itu Hakim Nazlan adalah seorang corporate and affairs Maybank. Dia juga merupakan General Counsel Maybank. Tuan-tuan, dia company secretary Maybank. Cuba tuan-tuan bayangkan. Dan dia tahu, pegawai Maybank mengesahkan, dia tahu tentang pinjaman yang dibuat. So, syarikat ini pinjam dengan duit
Sri Najib kalah, dibawa ke Mahkamah Persekutuan juga. Datuk Sri Najib kalah, dibawa untuk semakan kehakiman. Datuk Sri Najib kalah. Jadi bila kalah, semakan sudah kalah tuan-tuan, peluang Datuk Sri Najib untuk dapat keadilan melalui proses mahkamah boleh dikata hampir tak ada. Kenapa saya kata hampir? Kenapa saya tak cakap tak ada? Dia boleh jadi ada kalau tiba-tiba saudara Badan Kehakiman mengambil tindakan disiplin kerana nazlah saudara telah melanggar kod tata etika hakim dengan tidak mengisytiharkan bahawa dia ada terlibat dengan Memen, terlibat dengan YMDB, dan Memen dibayar 800,000 ringgit tuan-tuan untuk menguruskan SRC International yang dia cadangkan untuk ditubuhkan oleh YMDB. So kalau dia diambil tindakan disiplin oleh lembaga tata tertib Badan Kehakiman, maka kes Datuk Sri Najib yang dibicarakan di hadapan Hakim Nazlan ini boleh dianggap sebagai boleh tak dikira, ataupun sekiranya Hakim Nazlan didakwa di mahkamah, jadi Datuk Sri Najib perlu dibicarakan semula di hadapan seorang hakim yang adil, yang tidak ada konflik of interest.